Di usia yang muda, pasti wanita ini mendambakan memori yang indah. Dari insan yang normal, berubah dengan sekelip mata. Untuk Mak Aira, kata doktor susahlah sebab dia dah usia dah meningkat kan. Macam Aira kemungkinan ada, tapi bergantung pada nasib lah. Andai kata ada, insyaAllah kan. Bersamamu minggu ini menuju ke kawasan perkampungan yang terletak tidak jauh dengan ibu kota negara. Setelah menempuh perjalanan sejauh 47 km, kami tiba di Sejangkang, Selangor. Derita yang dialami oleh keluarga ini menarik perhatian kami untuk menyelami kisah sebenar dan sekali membantu mereka. Pada mata kasar, keadaan fizikal mereka kelihatan biasa. Hakikatnya, Suraya Abu Bakar, 39 tahun, dan anak ketiganya, Aira Ermisha Sofia, 12 tahun, diuji masalah penglihatan kronik, glaukoma akut. Kalau ikutkan doktor kata glaukoma ni keturunan. Mula-mula Kak pun ingat dia rabun biasa sebab dia cakap dia sakit kepala apa semua kan. Tapi bila kita pergi cek pakar semua, bila pakar cek dah kata minta maaf sebab tak dapatkan selamatkan mata dia. Dan dia baru je buat operation mata. Sebelah kanan mata dia dah buta, sebelah kiri tinggal sikit juga. Dah tak boleh nak diselamatkan banyak. Sedih. Memang sedih sebab kita tahu kita dah lalui benda tu kan. Dengan tak nampak, dengan keadaan yang susah nak bergerak. Jadi tak rasa macam down jugalah bila rasa anak macam tu. Memandangkan glaukoma adalah penyakit genetik, seluruh ahli keluarga Suraya, termasuk suaminya, Muhammad Karullah Muhammad Johar, 27 tahun, dan anak-anak perlu menjalani pemeriksaan lanjut. Namun setelah membuat pemeriksaan, nasib tidak menyebelahi Aira. Hanya dia seorang sahaja yang mewarisi penyakit keturunan ini. Untuk Mak Aira, kata doktor susahlah sebab dia dah usia dah meningkat kan. Macam Aira kemungkinan ada, tapi bergantung pada nasib lah. Macam Aira, dia memang down lah sebab dia sekarang ni pun ada appointment dengan doktor psikiatri 3 bulan sekali kan, untuk bina semangat lah. Tapi doktor buat check up dululah untuk diagnosis, tengok macam mana betul atau tidak emosi dia. Kalau perlu ubat, baru kita bergantung pada ubat lah. Di saat sedang menggapai cita-cita untuk bergelar pereka fashion, Suraya diuji masalah penglihatan semenjak usianya 19 tahun. Segala impian dan harapannya terhenti. Kalau ikutkan sekarang, akak memang rindu sangat nak menjahit. Kurang-kurangnya kalau akak, bila akak menjahit tu, mereka boleh cari rezeki, bantu suami juga kan. Tapi kita doa je lah. Walaupun orang kata tak mungkin kan. Sekian lama memendam rasa, Suraya bangkit. Biarpun keadaan mata kanan buta, manakala mata kiri semakin mengecil, Suraya masih meneruskan minat menjahit. Dia pernah menyertai program menjahit baju buat anak yatim suatu ketika dahulu dan pernah tular sebagai tukang jahit buta. Walaupun perit, hidup perlu diteruskan. Keadaan Aira berbeza dengan anak-anak yang lain. Namun Suraya percaya
Melalui pendidikan dan kemahiran, Aira dapat meneruskan kehidupannya kelak. Kita nak fikir macam dia sebab dia terlalu muda. Dia banyak benda lagi yang dia nak buat. Nak macam kawan-kawan. Tapi pergerakan dia dah terhad. Kita selalu nasihatkan dia. Selaku guru besar sekolah Si Jangkang Jaya, Nur Hamizah Abdul Hamid dan guru perpustakaan Nur Hafizah Hamzah sering cakna perkembangan Aira bagi memastikan dia tidak ketinggalan dalam pelajarannya. Adik Aira ini boleh belajar dalam keadaan dia berada di rumah sebab sedang menjalani rawatan dan cuti sakit. Kami bagi pihak sekolah sentiasa membantulah dari segi keperluan adik Aira untuk belajar lah. Iaitu utamanya dari segi sumbangan bahan-bahan bantu belajar dan juga dari segi khidmat nasihat lah. Ya, tetapi dari segi pembelajaran adik Aira ini berbeza lah daripada murid aliran perdana. Ya, sebab adik Aira ini perlu belajar di aliran pendidikan khas ya, bagi murid-murid yang berkeperluan khas. Mula-mula Kak pun ingat dia rabun biasa sebab dia cakap dia sakit kepala apa semua kan. Tapi bila kita pergi cek pakar apa semua, bila pakar cek dah kata minta maaf sebab tak dapatkan selamatkan mata dia. Kehidupan Suraya yang tidak berkemampuan membuatkan dirinya perlu mencari rezeki lebih untuk membantu suami. Kini pendapatan Suraya hanya melalui tempahan nasi lemak dan kuih muih daripada penduduk sekeliling. Hasil jualannya tidaklah banyak kerana ia bergantung pada permintaan tempahan. Mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Kadang-kadang sampai satu masa, bila tengok dia susah macam tu kan, sampai kita pernah lah beb si nantar si buruk untuk bagi warga makan. Bila anak tanya, Mama nak pergi mana? Tak pergi mana pun. Mama jalan-jalan sini je. Kita tak nak anak tahu. Apa yang kita rasa, kita tak nak anak tahu. Ujian demi ujian membadai Khairullah sekeluarga. Sebelum ini, dia bekerja sebagai tukang penghantar makanan. Namun setelah terlibat dengan kemalangan, keadaan kakinya tidak sekuat dahulu. Dia juga pernah menjual burger di tepi jalan. Malang bencana banjir membuatkan semua peralatannya rosak dan ada yang hanyut. Saya bekerja sebagai kurier, driver. Saya hantar barang rumah ke rumah. Dan dalam masa yang sama, kalau ada masa yang luang tu, saya akan bagi masa tu lah untuk ambil anak sekolah, untuk hantar anak pergi sekolah. Lepas tu untuk hantar pergi anak check up. Dalam masa yang sama, saya pun jaga mak mertua saya. Dia pun saya hantar pergi check up, isteri saya. Jadi itulah. Pergerakan Suraya terbatas. Tambahan pula dia perlu menghafal susun atur keadaan dalam rumahnya. Sebelum ini, Suraya seringkali tersadung dan pernah jatuh tangga gara-gara penglihatannya yang kabur. Rumah tempat yang akak dah hafal, akak boleh buat sendiri. Tapi agak lambat lah. Macam selalu kalau kita nak berjalan tu, kita laju kan. Tapi macam akak, perjalanan tu jadi lambat. Nak masak tu jadi lambat. Nak buat sesuatu tu memang jadi lambat. Sebab mata tak berapa luas, tak terang. Macam itulah nak uruskan anak. Dengan keadaan mata itulah nak uruskan rumah.
Biarpun diuji dengan pelbagai dugaan, keluarga ini tidak pernah merungut. Mereka tetap bersyukur kerana masih ada hidangan dapat dijamah. Jika ada rezeki lebih, sesekali ayam dan ikan menjadi juadah buat mereka pada hari itu. Jika tiada, cukuplah sekadar nasi menjadi alas perut. Pernah banyak kali untuk makanan tu. Macam ada kadang-kadang kita makan nasi saja pun ada, dan nak beras pun tak ada, kita buat cekodok je. Saya cuma cakap masa tu rezeki lah, rezeki hari ni untuk hari ni saja kan. Jadi untuk tu kadang-kadang membuat saya sedih lah, sebab tak mampu kan nak tanggung. Kesempitan hidup membuatkan Khairullah dan Suraya tidak mampu menyediakan Aira ubat-ubatan seperti yang disarankan oleh doktor. Kini Aira hanya bergantung terhadap ubat titik sahaja bagi melegakan kesakitan di matanya buat seketika. Untuk dia, saya rasa macam dia amat drastik lah kan, sebab dia secara mendadak tiba-tiba kan dia dapat tahu macam tu. Jadi banyak benda yang dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak sukan macam biasa kan, bergaul. Aira baru sahaja menjalani pembedahan mata awal September lalu. Dia perlu mendapatkan rawatan susulan 3 kali sebulan. Kru bersamamu turut membawa Aira mendapatkan rawatan di klinik Si Jangkang bagi mengetahui status penglihatannya dengan lebih lanjut. Aira Emisha ni mengalami penyakit glaukoma, bermakna tekanan di dalam bola mata tu tinggi. Apa yang berlaku pada Aira, pada sebelah mata sebelah kanannya dia sudah hilang penglihatan. Walaupun usaha dilakukan daripada sudut pembedahan, dan di sebelah kiri itu setakat ini saya melihat penglihatannya agak baik daripada pemeriksaan 18/6 tadi, dan insya-Allah ini boleh diselamatkan daripada peringkat hilang penglihatan ataupun mungkin boleh dilewatkan. Apa yang berlaku pada Aira, pada sebelah mata sebelah kanannya dia sudah hilang penglihatan. Walaupun usaha dilakukan daripada sudut pembedahan, setakat ini saya melihat penglihatannya agak baik daripada pemeriksaan 18/6 tadi, dan insya-Allah ini boleh diselamatkan. Sebelum Suraya mendirikan rumah tangga bersama suami keduanya, dia pernah berjauhan dengan anak-anak buat satu jangka masa yang panjang. Biar periketir perjalanan kehidupannya, Suraya mahukan hanya yang terbaik buat puteri-puterinya. Kini dia bahagia menetap bersama-sama di rumah sewa ini. Pernah dulu juga macam 6 bulan akak tak ada rumah. Tak ada anak-anak dengan akak. Sebab kehidupan akak ni, akak perlukan sokongan anak-anak. 6 bulan tu akak kadang-kadang duduk tempat berniaga, kadang-kadang tidur dalam kereta. Memang tak ada rumah. Memang ada berniaga, ada duit, ada rezeki, adalah makan. Kalau tak ada duit, tak adalah makan. Derita yang dialami Suraya mendapat perhatian daripada penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Sebagai pengeluar barangan asas terbesar di Malaysia, harapan mereka sentiasa mahu membantu mereka yang memerlukan. Penyumbang diwakili pengurus jualan cawangan tengah Yusof Muhammad Puat dan pengurus komunikasi pemasaran Rosli Ahmad turut memberikan sumbangan wang tunai serta beberapa barangan asas seperti beras,
rempah ratus dan lain-lain. Puan, kami ni wakil daripada syarikat Faiza ada bawa sedikit sumbangan berupa beras dan barangan lain-lain macam bihun dan semua. Yang ni adalah buku Faiza, boleh baca, suan nak baca ke untuk kehidupan Faiza sepanjang dia menjalani perniagaan ni lah. Selain daripada tu, ni ada sedikit sumbangan berupa wang tunai untuk puan dan keluarga. Terima kasih banyak pada syarikat Faiza dan Encik yang datang hari ini. Melihat kesusahan hidup keluarga Suraya, kru bersamamu membawa mereka menikmati juadah enak di restoran Titan Station yang terletak di Teluk Panglima Garang. Pelbagai juadah dihidangkan seperti nasi Arab mandi dan kapsah serta pizza buat mereka agar sedikit sebanyak dapat menggembirakan hati keluarga asnaf ini. Juadah semewah ini sudah lama tidak menjadi santapan pasangan dan anak-anak mereka, iaitu Aira Eli Natasha, 15 tahun, Aira Eva Kistina, 14 tahun, Aira Erbisha Sofia, 12 tahun, Aira Elmida Balkis, 9 tahun, dan Kayisa Rania, 3 tahun, serta ibunya, Siti Ajar Kidun, 64 tahun. Dugaan yang menimpa seakan merentap semangat Suraya. Ditambah pula dengan keadaan Aira Ermisha Sofia mewarisi penyakit yang sama. Namun Suraya akur dan reda akan situasi ini. Ica dengan rasa Ica kurang, Ica tak. Ica sendiri tak ada. Mama sentiasa ada dengan Ica. Mama akan sentiasa dengan Ica sampai bila-bila. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 3 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Johor, keluarga Sapinah Kemin. 1 lagi keluarga dari negeri Sembilan, keluarga Mariam Ahmad. Manakala lagi 5 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Muhammad Sofi Abdul Ghani. Keluarga Siti Rohana Ishak. Keluarga Saadin Sabu. Keluarga Siti Mariam Baharom. Dan keluarga Rabiah Taib. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya